Baiklah, nama saya Muhammad Fakhr Razi bin Raihan, daripada kelas 2 DPI. Nama nombor matrik saya KID 220804169. Baiklah, tajuk yang akan saya beri penjelasan dan juga pendengaran adalah melibatkan madu, iaitu keajaiban ataupun kesengsaraan dalam bermadu lah, dalam dalam rumah tangga, perkahwinan, institusi keluargaan. So, saya akan menceritakan terlebih dahulu iaitu definisi madu ataupun dipanggil poligami. Baiklah, poligami dari segi bahasa yang kita boleh tahu, kita tahu seorang suami yang mempunyai isteri lebih pada satu secara bersamaan. Baiklah, dari segi istilah pula, poligami ni boleh dikatakan lawan daripada perkataan monogami, iaitu kahwin satu saja, berbanding daripada poligami yang kahwin lebih pada seorang isteri, boleh kahwin banyak, boleh kahwin berbilang-bilang isteri. Tapi dalam syariat Islam kita wajibkan kalau nak kahwin banyak tu kena ada 4 orang isteri saja. Baiklah, secara sejujurnya lah, poligami apa yang saya tahu, apa yang ilmu yang saya ada, poligami ni dia boleh dikatakan telah wujud pada sebelum zaman Rasulullah lagi, tapi saya tak tahu spesifik masa ataupun tahun, tapi telah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Contohnya dengan bukti dengan Nabi Muhammad sendiri kahwin lebih daripada seorang isteri, iaitu 12 isteri baginda. So apabila ada banyak bilangan isteri, akan ada kisah-kisah cinta romantik lah, boleh katakan cemburu, kasih sayang, caring dalam hubungan Nabi Muhammad dan juga isteri baginda lah. Poligami ni seperti yang saya katakan tadi, mempunyai keunikan berbeza, keindahan yang berbeza di antara dalam kehidupan lah. So, apa yang boleh saya katakan, Islam telah membataskan poligami ni, mempunyai hukum-hukum dia, ada hukum-hukumnya, ada mempunyai hukum-hukum yang tersendiri untuk poligami. Kita tidak boleh macam Nabi yang ada 12 isteri. So kita tidak mampu untuk jadi seperti Nabi yang mempunyai lebih daripada 4 isteri. Seperti yang kita tahu, yang poligami ni dalam Islam kita hanya boleh bagi lelaki hanya 4 saja. Itu adalah antara syarat dia. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan ke bahagian hukum-hukum dalam poligami atau hidup bermadu ni. Okeylah, baiklah, hukum bagi poligami atau bermadu ni adalah yang pertama. So, kita kena tahu yang asal pada semua hukum ni adalah harus. So, dia akan boleh jatuh pada 3 bahagian, iaitu sunat, makruh dan juga haram. Baiklah, saya akan jelaskan ketiga-tiga hukum bila jatuhnya hukum sunat, makruh dan juga haram ni. So, dia boleh jatuh pada hukum sunat apabila ada keperluan saja. Tidak boleh berseronok-seronok ataupun apa-apa sajalah. Yang penting ada keperluan, iaitu tuntutan untuk memiliki anak, yang mana kita sebagai orang Islam juga perlu menambahkan bilangan zuriat atau bilangan umat Islam lah, generasi kita. Selain tu juga, seperti saya cakap, keperluan yang mana isteri tu tidak mampu memberikan apa yang suami tu mahu, apa yang suami tu minta. So dia sang isteri ni tidak mampu memberikan tuntutan pada seorang suami lah. Macam sang suami ni dia tidak mampu untuk menjaga syahwat dia, sampaikan begitu sekali. So bagi untuk menyelesaikan masalah ni, sang suami ni boleh berkahwin lah, kerana ketidakmampuan isteri, ketidakuzuran isteri itu sendiri, dan juga sebab-sebab yang menghalang untuk sang isteri untuk menunaikan tugasnya dengan baik. Okey, baiklah, hukum yang kedua pula adalah makruh. Dia akan jatuh makruh apabila sang suami tu nak berkahwin tu dia tidak mempunyai keyakinan kepada diri dia, dan dia hanya untuk berlazat-lazat atau senang cakap untuk seronok saja, tidak menunaikan
tanggungjawab dia sebagai seorang suami dengan baik. Dia pun tidak ada keyakinan untuk bersikap adil pada isteri-isteri dia nanti. So dia akan jatuh makruh. Allah tidak sukakan hal ini, dan apabila berlaku hal ini, kemungkinan akan berlaku yang mudarat dalam hubungan keluarga nanti. Baiklah, yang terakhir adalah jatuhnya haram. Apabila dia jatuh haram apabila berlakunya lelaki tu tidak yakin terhadap dirinya, dia mampu memberikan kasih sayang atau memberikan keadilan kepada isteri-isteri dia, dan juga dalam keadaan diri dia. Contohnya ekonominya, kesihatan dia, kemampuan dia, kemampuan untuk memberikan nafkah zahir dan batin kepada isteri-isterinya nanti, dia tidak yakin, dia ada timbul syak, keraguan untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami yang baik. Okey, saya ingin menambahkan juga ada satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah pernah bersabda, yang mana bermaksud tidak boleh mendatangkan mudarat dan membalaskan mudarat dengan mudarat yang lain. Apabila kita nak hidup bermadu ni, apabila kita nak berpoligami ni, kita tidak boleh ada unsur-unsur kemudaratan sebagai seorang suami ni. Kita kena jaga agar tiada unsur-unsur kemudaratan dalam hubungan kekeluargaan, untuk bagi memastikan keharmonian dan juga perkahwinan berkekalan sehingga akhir hayat dan membawa ke jannah. Yang seterusnya adalah syarat-syarat untuk berpoligami bagi seorang lelaki. Baiklah, syarat yang pertama ialah sang suami itu hendaklah berlaku adil. Berlaku adil di sini bukan bermakna dia sama rata, seimbang atau kesetaraan. Tapi ia lebih pada adil ni boleh dikatakan bermaksud meletakkan sesuatu pada tempat dia. So akan ada satu keadaan ni, kita akan bukanlah melebihkan isteri tertentu dengan isteri yang lain, memberi keistimewaan, tapi memberikan macam apa yang mereka adalah, mereka perlu. Kita memberikan segalanya, sebab kita sebagai seorang lelaki perlu memberikan nafkah dan juga tanggungjawab dan juga kasih sayang pada mereka. So mungkin dalam contohnya kita boleh ambil, kalau ada isteri pertama tu dia sakit, ada kanser, sakit-sakit yang kronik. So isteri lain ataupun dalam keluarga tu perlu berbincang, berkompromi antara satu sama lain untuk memastikan keharmonian. Syarat yang kedua adalah jumlah isteri itu paling maksimum hanyalah 4 saja. Memang betul Nabi Muhammad kahwin lebih daripada 4, tapi itu adalah Nabi Muhammad. So dalam kisah Nabi Muhammad pun, dalam kisah rumah tangga Nabi pun ada dia punya masa manisnya jugalah dalam rumah tangga untuk memastikan keharmonian keluarga baginda. So kita hanya orang biasa, bukan sesiapa, hanya mampu 4 saja. Kenapa saya sebut mana poligami ni dia tidak membuatkan kita lupa pada Allah, sebab lelaki yang terbaik akan berjumpa dengan perempuan yang terbaik. Bila berlakunya ketidakharmonian dalam rumah tangga, dia akan menyebabkan berlakunya timbulnya maksiat, hubungan pun tidak baik, dan hubungan perkahwinan pun akan tidak berkekalan sehingga akhir hayat. Yang seterusnya adalah dilarang berpoligami kepada 2 wanita bersaudara. Maknanya kita tidak boleh berkahwin, boleh katakan kita tak boleh kahwin dengan adik ipar kita ataupun kakak ipar kita, begitu. Itu adalah antara syarat je. Syarat yang terakhir pula adalah sang suami mampu menjaga kehormatan seorang isteri dia. Maksud dia dekat sini sudah menjadi tanggungjawab sebagai seorang suami untuk menjaga kehormatan dia, menjaga dia daripada dekati perkara-perkara yang maksiat, memastikan dia berada di jalan yang lurus, sentiasa berada selari dengan perintah dan juga tuntutan syarak. So kita sang suami ni kena mampu memberikan didikan pada isteri-isteri nanti. Baiklah,
apa yang seperti yang tajuk dia, iaitu keajaiban dan juga kesengsaraan pemadu, hidup pemadu. Dia ajaibnya, apa yang boleh saya katakan personal, secara peribadi, dia ajaibnya apabila dia tidak ada sang suami tu, contohnya dia tidak menipu sang isteri yang dia telah berkahwin. Maksud saya jujurlah antara satu sama lain. Itu adalah antara kunci dia untuk memastikan walaupun hidup berpoligami ni dia masih lagi bahagia, masih lagi berkekalan hingga akhir hayat. Sebab apabila dia tambah lagi isteri, so dia akan menambah lagi rezeki, menambah lagi nikmat, dan juga akan menambah lagi keluarga, so akan menjadi lebih ramai dan juga lebih seronok lagi. Saya bukanlah nak katakan kahwin dah banyak-banyak, tak. Tapi kena mengikut kemampuan kita lah, ikut apa yang kita ada. So apabila kita ada perkara itu, ada kesedaran tu, setidak-tidaknya kita akan, kahwinan kita dengan isteri kita tu akan berkekalan lah, dan juga sampai akhir hayat. Kita tidak lagipun saya sebagai seorang lelaki, memanglah kahwin banyak tu memang sesuatu yang menyeronokkan, memberikan saya erti hidup lah. Tapi kena tengoklah kemampuan diri saya. So untuk bagi mengelakkan ketidakharmonian lah, apabila saya bagi mengelakkan juga berlaku perceraian. Sebab walaupun Allah memberi izin atau memberi bercerai, kita boleh bercerai, tapi itu adalah satu perbuatan yang Allah benci, salah satunya. Kedua adalah letakkan perintah Allah tu adalah segala-galanya. Kita bukanlah untuk berkahwin ni, bukanlah untuk suka-suka, lagipun untuk beribadah juga kepada Allah. Lagipun apabila kita berkahwin ni, kita bahkan lagi dekat lagi dengan Tuhan lah. Apabila saling menjaga antara hubungan kita dengan isteri, hubungan kita dengan Allah. So kita akan saling menasihati lah apabila kita berkahwin. So kita tidak boleh meletakkan keseronokan ataupun hiburan semata-mata kalau nak berkahwin lebih ni. Kita tak boleh letakkan tu sebagai tujuan utama kita lah. Lagipun tujuan utama kita di dunia ni hanyalah untuk mengumpul amal dan juga untuk bekalan kita di akhirat. So dengan berkahwin ni adalah salah antara jalan untuk kita ke syurga lah, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang yang kita sayang. Seterusnya apa yang saya tahulah, nak bagi memastikan walaupun hidup berpoligami ni kita boleh bahagia, kita boleh tunjukkan rasa bahagia kita dengan cara kita bijak. Sang suami ni kena bijak lah dalam menguruskan rumah tangga, sebab yelah dah beristeri lebih, so kita kena lebihkan bijak mengurus masa. Sebab saya ada dengar kebahagiaan apabila dikongsi tu, dia akan menjadi satu kecemburuan. Menjaga hubungan keluarga ni, mempunyai banyak isteri, bukanlah mudah. Jadi kita sebagai seorang suami nanti kena sedaya upaya lah, berusaha dengan apa yang kita ada, seperti saya cakap, mengikut kemampuan kita masing-masing. Kalau tak mampu, jangan buat, bagi memastikan kebahagiaan kita dan juga isteri kita nanti ke akhir hayat lah. Kita mengikut apa yang saya katakan tadi, menjaga dengan baik, apa yang pegang dengan utuh dalam hati, maka kita boleh terhindar daripada zina dan juga perbuatan maksiat lah. Sebab perkahwinan ni boleh mendekatkan kita dengan Tuhan lah. Kita dengan isteri-isteri kita, keluarga kita lagi dekat dengan Tuhan. Jadi kalau ada macam masalah dalam hubungan rumah tangga ni, kita boleh berbincang yang baik, kita boleh membawa jalan penyelesaian yang baik lah. Yang terbaik yang kita boleh lakukan, yang kita boleh bincangkan lah.
seperti yang saya katakan tadi, kalau kita jaga apa yang saya katakan, walaupun hidup berpoligami, isterinya berbilang, tak ada istilah sengsara, terseksa. Okey, baiklah, apa yang saya boleh simpulkan, kehidupan bermadu ni atau poligami ni bukanlah satu jalan yang mudah lah bagi seorang lelaki juga seorang isteri, kerana ia melibatkan perasaan. Tapi kalau terjalin juga hubungan keluarga poligami ni, baguslah, manfaatnya banyak pahalanya bagi seorang suami dan juga seorang isteri. Kalau tidak ada kemampuan tu, setidaknya janganlah melakukan poligami ni. Takut ada yang sengsara, terutamanya pihak isteri lah. Kalau kita mengabaikan dia pun akan jauh pada Allah, jauh pada kita, dan akan rumah tangga kita ni tidak harmoni dan juga berlaku pergaduhan, dan yang terakhir sekali adalah perceraian. Kita pun ingin mengelakkan berlakunya perceraian tu. So, kalau mempunyai kemampuan tu, buatlah sehabis baik, berlakulah adil, tidak berlaku zalim sehingga datangkan kemudaratan kepada keluarga, kepada rumah tangga. Jadi kalau ada berlaku masalah, boleh berbincang secara baik, sebab berbincang ni adalah, bermusyawarah ni adalah jalan yang terbaik lah, daripada kita bergaduh-gaduh, bertekak lidah, membazir saja masa. So, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.